Dan kalau kita tengok adik kakak rahmati oleh Allah, peristiwa yang menyedihkan kita nak habis dah ni. Hari Isnin 29 Safar tahun yang ke-11 Hijrah. Masa Nabi hantar jenazah ke Pukupura Baqi' dalam perjalanan baginda rasa sakit di bahagian dada dan kepala. Nyak bahasa tak boleh nak nyawa. Kepala bahasanya suhu, orang panggil tubuh Nabi ni naik panas. Nabi rasa benda tu. Benda ni adalah kesal daripada racun yang Nabi makan, diracun oleh Yahudi di Khaybar. Start daripada tu Nabi batuk tak ada berhenti. Teriwayat Nabi batuk. Dan Nabi sakit dada, sakit kepala. Dan Nabi sakit ni masa tu Nabi panah tubuh dia, Nabi ambil air jiru tubuh dia. Dalam keadaan sakit lagu tu Nabi boleh jadi tu imam selama 11 hari. Walaupun keadaan sakit. Kalau nak kira semua sekali sampai Nabi wafat di antara 30 hingga 41 hari semua. Dalam tempoh hak kita sebut ni. Bulan yang terakhir Nabi sakit semakin kuat. Nabi dibawa ke rumah Aisyah. Dipapah Nabi dibawa usung oleh Al-Fadl bin Abbas. Aisyah radhiyallahu anhu dia pun baca surah Al-Falaq. Dia baca surah An-Nas. Doa-doa yang dia hafal daripada Nabi SAW, dia tiup ke tubuh Nabi SAW. Dan ayat-ayat tadi pun dia tiup ke tangan Nabi, Nabi pun sapu tubuh dia. Untuk menghilangkan sikit sakit hak Nabi terima. Nabi pun kau tinggi lagi. Dia punya panah tubuh dia. Siapa pesel? Pesel Nabi kita. Bila sedar Nabi suruh siram dengan 7 bekah air. 7 kirbah. Kirbah ni bekah air daripada kulit kambing tu kan. Kita melih kambing, kita ikat kaki, ikat tangan, tinggal bahagian kepala saja. Jahit tengah tu 7 got tu siram atas tubuh Nabi sebab panah. Allahu akbar. Tu Nabi rasa hingga sikit Nabi naik atas mimbar. Dia katanya itulah kali terakhir Nabi naik atas mimbar. Nabi kata, wahai manusia, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana menjadikan kubur Nabi mereka tempat ibadah. Jangan kubur tu tempat berdoa. La hawla wa la quwata illa billah. Dan jangan kamu jadikan kubur aku sebagai berhala yang disembah. Itu Nabi sebut. Mana kata jangan buat syirik. Jangan jadi supaya Yahudi hok duk mengakak Nabi dia sampai disembah kubur. Orang hari ni mudah-mudah pergi minta berkat kubur. Pergi mengatik kubur. Tak baca ke hadis ni? Allahu akbar. Nyanyo semualah, nyanyo ke diri sendiri. Lalu Nabi kata kamu semua ni hok mana ada aku buat salah, mu boleh balas lah hari ni. Hok mana ada kata aku kata tersinggung hari ni, mu boleh katalah. Rasulullah pun turun daripada mimbar Maya Zuhur. Kemudian Nabi naik sekali lagi. Seorang lelaki kata, ya Rasulullah, aku ada 3 dirham milik aku pada diri kamu. Nabi kata, wahai Ibn Abbas, bayar ke dia. Hari Khamis 7 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Nabi pun pimpin solat maghrib berjemaah. Nabi baca suratul Mursalat. Maya Isa sakit, Nabi makin kuat. Nabi tak dapat keluar untuk Maya Isa. Nabi tanya, semaya belaka dah kau sahabat? Aisyah kata, dok Rasulullah, mereka masih tunggu kamu. Rasulullah kata, ambilkan air. Rasulullah pun mandi. Panah dok. Mandi lagi. Pesel Nabi masa tu. Nabi pun sedar. Bila sedar, Nabi tanya, semaya ke dok lagi belaka tu? Dok Rasulullah, mereka masih menunggu kamu. 2, 3, 4 kali Nabi tanya soalan yang sama. Kemudian Nabi suruh Abu Bakar jadi tu imam semaya. Abu Bakar pimpin semaya sebanyak 17 kali. Isyak hari Khamis sampai subuh hari Isnin. Abu Bakar jadi tu imam. Hari Sabtu pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Hari itu mula-mula Rasulullah tu berasa rengeh sikit sakit dia. Berasa rengeh. Rasulullah pun orang ambil
Bawa Nabi masuk dalam masjid, Abu Bakar tu imam, Rasulullah duduk di sebelah Abu Bakar. Rasulullah semaya duduk. Kemudian pada hari itu, pada sebelah Rabiul Awal masa tu. Rasulullah pun pada sebelah Rabiul Awal tu, bukan 12 sebelah. Rasulullah pun bebas semua hamba-hamba dia. Semua hamba-hamba Rasulullah bebas belaka. Rasulullah sedekah 6 ataupun 7 dirham yang ada pada diri dia. Kemudian Rasulullah ambil senjata dia, pedang ke apa, Rasulullah hibah, hadiah belaka pada semua orang Muslim hak mana Rasulullah pilih pada ketika itu. Aisyah pun pada ketika itu tak ada gapo, Rasulullah tinggal Aisyah pinjam minyak daripada jiran dia, hidup ke lapu, dan baju besi Rasulullah jual pada ketika itu dengan nilai 3 cupok berah. 3 cupok berah yang dibeli oleh seorang Yahudi pada ketika itu. Subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, hari terakhir Nabi. Dalam bilik Nabi bangun. Nabi buka tabir. Nabi tengok sahabat duduk melaksanakan solat subuh. Nabi senyum. Nabi senyum, sahabat pun lepas senyum juga ke Nabi. Nabi buat gitu. Masa bangun tu sahabat kelih Nabi, Nabi kelih sahabat. Itulah pandangan dan senyuman terakhir Nabi kepada para sahabat. Allahu Akbar. Adik kakak sekalian, sahabat ni dia kelih muka Nabi ni ada seorang ke? Hak bagi kelih muka Nabi tu. Nama gapo ambo tak ingat ada dia tu. Sauban. Dia kelih muka Nabi, dia senyum ke Nabi, Nabi senyum ke dia. Esok mari dia kerja tu ya dia. Dia duduk ke Nabi, dia Nabi senyum ke dia. Satu hari dia mari jumpa Nabi. Nabi senyum ke dia, dia tak apa nak senyum ke Nabi. Nabi panggil dia, "Bapa, Sauban apa hari ni pelik? Tak apa nak senyum." Dia kata, "Rasulullah malam tak boleh tidur, duk mikir." Mikir gapo? Mikir Rasulullah, masa Rasulullah ada ni saya masuk jumpa dengan Rasulullah, saya senyum, Rasulullah senyum. Saya kelih muka Rasulullah, Rasulullah kelih muka saya senyum. Tapi saya mikir akhirat lagu mana? Rasulullah duduk dengan Nabi-Nabi nu atas surga Firdaus nu. Saya duduk mana lah masa tu Rasulullah? Lagu mana lah kalau saya tak tengok muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Turun ayat. Man yuti'illaha wa rasulahu, man taat pada Allah dan Rasul, fa ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim. Mereka bersama dengan Allah Taala beri nikmat pada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin. Turun ayat ni Sauban berasa lega dia. Sebab boleh bersama dengan Nabi di hari akhirat esok. Mana-mana orang je taat kepada Allah dan Rasul. Itu Sauban. Bila Nabi selok tiga, Nabi pun tutup balik. Lepas tu pada waktu duha, Nabi panggil Fatimah dan berbisik dengan Fatimah. Tiba-tiba Fatimah nangis dan Fatimah tersenyum. Lalu bapa Aisyah tanya, "Mu senyum? Bapa mu menangis?" "Aku menangis sebab Rasulullah royak dia nak meninggal dunia. Aku senyum sebab Rasulullah kata aku orang pertama yang akan menyusulnya selepas daripada dia wafat." Mana lepas nama dia wafat, beberapa bulan lepas tu Fatimah pula. Rasulullah pun memberi khabar gembira kepada Fatimah bahawa kamulah pemimpin perempuan di atas muka dunia ni. Fatimah pun royak ke ayah dia, "Oh ayahandaku, setelah hari ini kamu tidak akan sakit lagi pada hari ini, wahai ayahandaku." Rasulullah pun panggil Hasan dan Husain, Rasulullah cium dahi dia. Rasulullah panggil isteri-isteri dia, Rasulullah pesan yang baik-baik kepada dia. Sakit Rasulullah pun makin kuat. Saat-saat akhir ni Rasulullah sakit makin kuat. Rasulullah SAW kata, "Wahai Aisyah, aku terasa sakit ni kerana makan sisa makan ni racun yang dimakan di Khaybar. Telah tiba masanya nak putus dah orang. Aku rasa tangguh sakit ni." Allah. Diletak kain pada Nabi SAW. Nabi sebut lagi, Allah melaknat Yahudi dan Nasara kerana menjadikan kubur para Nabi mereka tempat ibadah. Tidak ada dua agama di tanah Arab ini, kata Nabi. Adik kakak sekalian, di antara benda Nabi ulang lagi, as-salah, semaya. Jagalah semaya, wahai hamba-hambaku, dan juga kamu buat moleklah kepada hamba-hamba yang kamu miliki.
Pada 12 Rabiul Awal itu juga Abdurrahman bin Abu Bakar, anak Abu Bakar ni masuk dalam bilik membawa siwak, membawa orang panggil sugi, beri kepada Aisyah. Aku pun tengok Nabi tengok pada sugi tu. Rasulullah, aku tanya Nabi, kata Aisyah, Rasulullah nak sugi ni? Ya, aku pun kekahlah sugi tu. Bagi pada Nabi SAW. Nabi angguk, Nabi nak. Nabi pun bersugilah pada ketika itu. Nabi kata, Aisyah, ambil air letak di sebelah aku. Semakuk air letak di sisi Nabi. Nabi sapuh, celuk tangan dalam tu. Nabi sapuh muka. Nabi celuk tangan, Nabi sapuh muka. Nabi kata, la ilaha illallah, innal maut lasakarat. Ya Allah. Nabi kata, tidak ada Tuhan malaikat Allah. Mati ni sakit. Nabi kata, payah. Adik kakak. Tak ada perkataan sakit dan perkataan payah di mulut Nabi. Sebelum daripada itu. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Hancur kaki Nabi ni. Pecah kaki. Tak ada perkataan sakit. Dalam peperangan Uhud, Nabi pakai baju besi, ada rata besi sini ni. Pedai musuh tu kena rata ni. Orang panggil pecah rata ni, sakuk di pipi Nabi. Patah gerham Nabi. Seorang sahabat mari kekeh ni, mari kikir. Rata besi sapak. Cabuk gigi sahabat tu. Untuk cabuk rata ni duduk gini di sisi Nabi ni, darah duk meleceh. Tubik ni sahabat kelih muka Nabi tika tu. Tapi tak ada. Nabi kata sakit. Tak ada. Gapo musyrikin Mekah tak buat ke Nabi? Gapo kata tak beka batu? Tak ada. Tapi nak mati, Nabi kata la ilaha illallah, innal maut lasakarat. Nabi kata mati ni susah. Lagu mana adik kakak saat kematian kita? Kalau kita nak hadap bagai lagu ni. Lepas pada tu, lesar Nabi belakang. Nabi kata ma'alladhina an'amallahu alaihim, ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni. Balil rafiqil a'la, balil rafiqil a'la, Allahumma rafiqul a'la. Nabi tengok latah tak ada. Apa maknanya? Bersama-sama dengan engkau telah kurniakan daripada golongan Nabi syuhada. Ampunilah aku Allah. Tak ada dosa Nabi. Tak ada dosa. Allahumma ghafirli warhamni. Wahai Tuhan, ampun dosa aku. Warhamni. Rahmati aku. Adik kakak dikasihi oleh Allah SWT. Kita kalau tak ada dua ni kan? Wa illa taghfirli wa tarhamni. Kalau tak ada mu Tuhan ni, ampun dosa aku. Kalau tak ada mu Tuhan ni, bi rahmat aku lakuna minal khasirin. Rugi aku Tuhan. Sebab manusia tak boleh hidup kalau tidak ada keampunan daripada Allah. Dan manusia tak boleh hidup kalau tak ada rahmat daripada Allah Ta'ala. Nabi minta seakhir. Walaupun Nabi ni orang yang paling dirahmati oleh Allah. Dan Nabi lah orang yang paling diampuni. Dia tidak ada dosa di sisi Nabi SAW. Allahumma ghafirli warhamni. Bapa ya umat dia ni tak sebut ni Allahumma ghafirli warhamni. Mujulah ada doa lah semaya tu. Rabbi ghafirli warhamni. Rabbi ghafirli warhamni. Kita duk minta lagu mana kata semaya. Tuhan nak buat kira lagu mana dengan dia. Rahmat gapo Tuhan nak bui we orang tak semaya. Tuhan nak bui rahmat gapo kamu ni. Sahabat Abu Bakar teriak belaka. Dia kata tak nak terima. Fatimah kata, duhai ayahku, kamu telah menyahut seruanmu, berehatlah wahai ayahku, surga Firdaus lah kesudahanmu. Umar tak boleh terima dia kata. Orang mari tak khabar, biasalah dia kata. Orang hak saya berdoa. Umar kata jangan royak. Nabi ni wafat. Orang munafik yang duk saya baca cerita ni. Kalau kata Nabi mati, Umar sendiri akan selesai masalah tu. Abu Bakar mari. Abu Bakar ya kelik rumah dia dulu mula-mula sebab dia tengok Nabi masa tu sihat. Sebelah Rabiul Awal tu dia kelik rumah dia. Rumah hak bini seorang lagi. Dia mari tenangnya Abu Bakar ni, Masya Allah. Tenang dia tu, tenang. Dia mari, orang duduk kaluk, dia masuk kat Nabi, dia buka, tengok wajah Nabi. Dia kata, berehatlah Rasulullah. Telah lama kamu tanggung penderitaan. Dia pun tutup wajah Nabi. Dia kata semua orang diam, duduk belakang. Man kana ya'budu Muhammad. Siapa yang jadi hamba kepada Muhammad? Fa inna Muhammadin qad mat. Muhammad telah mati.
Man kana ya'budullah, tapi mana-mana orang yang jadi hamba Allah, fahuwa hayyun la yamut. Allah Ta'ala hidup dan tidak akan mati. Maka Muhammadan rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul fa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Muhammad itu adalah nabi, sebagai nabi sebelum daripada ini. Kalau dia mati terbunuh ataupun dia mati syahid di jalan Allah Ta'ala terbunuh, adakah kita nak klik semula pada agama kita? Umar kata, aku dengar ayat Al-Quran ni jatuh selalu aku seolah supaya Al-Quran ni baru turun, padahal turun lama dah. Nangis semua para sahabat. Ada sahabat lepas pada kewafatan Nabi tak boleh duduk di Madinah. Teringat kau Nabi. Termasuklah Bilal. Allah. Bilal ni adik kakak. Dia tak ada siapa-siapa Bilal ni. Tuan tak jangok mana Bilal. Tapi kecintaan dia pada Nabi lebih pada kita. Dia nak duduk mana di Madinah, dia royak ke sahabat. Sebelum aku bel subuh tu Rasulullah dah terguling situ. Belum pada bel tu Rasulullah pesan sama, ya Bilal arihna bis-salah. Wahai Bilal, mu gerak aku nak sembahyang ni. Aku dak gerak sama Nabi kabar-kabar nak naik bel. Nak sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah aku mana? Nak tengok tempat Nabi duduk tu pun tak pasal tak tergamuk. Hijrah Bilal lepas pada tu pergi duduk di Syam. Siapalah berasa teringat ke Nabi, mari jumpa pada zaman Sayyidina Umar. Mari ke Madinah. Orang pakak kelih Bilal, Bilal mari dah. Pakak dah suruh bel Bilal, betul lah masuk waktu. Bilal kata tak boleh, tak sih. Bilal orang pakak dah suruh ni bel lah dia. Bilal bel lah, Allahu Akbar. Penduduk Madinah dengar suara Bilal ni duk letak nyaku kedah, tutup kedah. Bu'itha Rasulullah. Sambil mengalai mata, kata Rasulullah hidup semula kau. Sebab Bilal ni dia bel, ni dia muazzin Nabi. Masa Nabi ada, pagi Nabi hidup semula kau, penuh masjid. Kata periwayat sirah, dia kata tidak ada hari yang lebih sedih melainkan 2 hari. Itu hari kematian Nabi SAW dan hari Bilal lakukan azan. Bilal sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal. Itulah dia akak cerita. Ya kita patut ambil iktibar banyak. Betapa sayangnya Nabi kita kepada kita. Tuan tak cerita habis gapo dia penderitaan hak Nabi tanggung. Insya-Allah kalau jumpa lain kali kita cerita pula. Cuma nak royak bahawa Nabi ni habis reng untuk Islam ni. Habis harta, sahabat habis segala-gala untuk Nabi. Tiba-tiba pada hari ini ada orang kata dusta kepada Nabi, kita boleh dengar saja. Kita boleh ikutlah pula. Kita boleh royak bahawa dia betul, hak Nabi ni tak betul. Mana cinta dan kasih kita kepada Nabi, hak duk selawat ke Nabi, hak duk buat maulud semua tu, mana sebenar kasih kita pada Nabi SAW. Ambo tinggal adik kakak dengan soalan itu. Mudah-mudahan diberkati Allah. Kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mujid ya mu'in ya ghafur ya wadud ya dzul arsyil majid fa'alun lima yurid. Lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil islam, lakal hamdu bil mal wal ahli wal mu'afan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami hidup sebagai hamba-Mu, ya Allah. Tolonglah kami supaya kami bersyukur padamu dan kami menjadi hamba-Mu. Istiqamahlah kami dalam baca Quran, istiqamah kami dalam semaya sunnah, dalam semaya wajib, istiqamah kami dengan berzikir padamu, istiqamah kami dengan bersedekah, dengan mari semaya di masjid secara berjemaah. Ikatkanlah hati kami, ya Allah, dengan masjid. Ya Allah, itu kami mohon kepadamu supaya ampunkan dosa-dosa kami, dosa sahabat kami, jiran kami, seluruh ahli keluarga kami yang mati hidup ataupun dia telah meninggal dunia. Kepada ibu bapa kami yang telah meninggal dunia, ya Allah, terutamanya kepada ibu kami, ya soyok habis kulit dia kerana melahirkan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ibu itulah yang menumpangkan kami dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari. Ibu itulah, ya Allah, selalu susah kerana kami. Ampunilah dosa ibu kami, ya Allah. Kakkalah segala azab kubur daripada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Jadikan kubur satu taman daripada taman syurga, bukan lubang daripada lubang neraka. Seorang lagi, ya Allah, kepada ayah kami. Ya kami terima kasih kepada ayah kami yang sudi binkan kami dengan namanya. Yang selalu
bersusah payah dia mencari rezeki kerana kami, membesarkan kami, keringat peluhnya keluar kerana kami, ya Allah, susah dia mikir nak cari rezeki kerana nak pera kami. Ampunilah dosanya, lapangkanlah kuburnya, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya, angkatlah azab kalau dia azab dalam kubur, ya Allah, jangan azab ayah kami yang telah mati dalam kubur, kecuali kau rahmatlah dia, kasihanilah dia, ya Allah, kasihilah dia, ya Allah. Sekiranya ibu bapa kami masih hidup lagi, ya Allah, panjanglah umur dia dalam ketaatan kepadamu, jadikanlah dia tu orang yang selalu ingat kepadamu, jadikanlah dia orang tua yang terbaik yang bersama dengan ahli-ahli jemaah masjid, bersama dengan ahli Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu bapa kami, keluarga kami, anak isteri kami, jadikanlah anak kami anak yang soleh, anak kami anak yang soleh, yang soleh, yang menyejukkan kedua mata kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, minta kepadamu, ya Allah, supaya tanamkanlah rasa cinta dan kasih pada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami tak pernah jumpa dengan Nabi kami tak pernah jumpa dengan Nabi kami, ya Allah, kami tak pernah mimpi jumpa Nabi kami, ya Allah, kami tidak pernah bersalam dengan Nabi kami, ya Allah, kami tak pernah peluk Nabi kami, ya Allah, tapi ya kami tahu bahawa Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, ya Allah, jadikan kami dapat duduk bersama dengan Nabi kami di syurga Firdausmu, ya Allah, dapat berjiran dengan Nabi kami di syurga Firdausmu, ya Allah, dan jadikanlah Nabi kami ni, ya Allah, ya suak sendiri ke dalam mulut kami air daripada telaga Kausarnya di hari akhirat nanti. Ya, kami tidak akan dahaga selama-lamanya. Allahumma alaika tawakkalna, kami serah segala urusan kami kepadamu. Apalah dosa kami, mu tengoklah muka kami hak pernah dosa ni, mu ampunkanlah, ya Allah. Mu tengok muka kami hak tidak dirahmati, mu tolong rahmatlah, ya Allah. Mu tengok muka kami hak penuh dengan parut-parut dosa, mu tolong ampunlah, ya Allah, kerana kami sungguh-sungguh bertaubat padamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini, ya Allah, hamba yang bersih sebelum kami mengucapkan kalimah terakhir bertemu denganmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah yang kami dengar masa kami lahir diucapkan oleh ayah kami, dan jadilah kalimah itu, ya Allah, yang kami ucapkan sebelum ruh terbang daripada jiwa kami. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wahai Tuhan, tolong matikan kami di kematian yang baik, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan mati kami kematian yang jahat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.